Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Misteri siapa jadi timbalan Perdana Menteri masih lagi berlanjutan. Tetapi ada satu artikel yang memang hangat panas di pasaran. Daripada bharian.com.my. Daripada bharian.com.my bertarikh hari ini 26 November 2022. Tajuk beritanya, Zahid paling layak jadi timbalan Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Layakkah Zahid Hamidi untuk menjadi timbalan Perdana Menteri? Saya pikir tidak layak. Saya terus terang tidak layak. Kenapa tidak layak? Bukan kerana pengalamannya, bukan kerana pendidikannya, bukan kerana kredibilitinya, bukan. Tetapi kerana kes mahkamahnya. Itu saja. Saya tidak mau melihat ada nanti kalau dia didapati bersalah, tiada pula kita punya timbalan Perdana Menteri, kosong lagi, cari lagi. Sebab itu saja saya tidak setuju Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Banyak lagi daripada Barisan Nasional, daripada UMNO yang masih layak, yang layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Tambah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengeluarkan yang sudah viral itu, bahawa tidak semestinya hierarki dalam sesebuah parti itu akan membuatkan dia sah dapat jawatan sebagai menteri. Pemilihan calon timbalan Perdana Menteri daripada Barisan Nasional BN bagi mengisi slot pentadbiran kerajaan persekutuan perpaduan perlu dibuat berdasarkan hierarki parti. Tapi bukan itu yang ditulis di dalam yang viral itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Muhammad Razlan Rafi'i berkata, keputusan mengenai pelantikan jawatan TPM itu perlu dibuat dengan kembali kepada hierarki dan keputusan parti. Sehubungan itu, beliau berkata, berdasarkan hierarki parti, pengerusi BN yang juga adalah Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah calon yang perlu menggalas jawatan berkenaan. Katanya, kita serah kepada parti. Jika ikut hierarki parti, Presiden akan jadi timbalan Perdana Menteri. Semua pihak harus tenang dan kembali kepada hierarki dan keputusan parti. Katanya kepada BH di sini. Sebelum ini, nama timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan telah disebut-sebut sebagai pemimpin paling sesuai diangkat menjadi TPM dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa Tok Mat Hassan lebih sesuai kot. Antara yang menyebut Muhammad yang juga dikenali sebagai Tok Mat paling sesuai menjawat kedudukan itu ialah Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, iaitu daripada Pakatan Harapan ni. Turut berpandangan sama ialah Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, iaitu Datuk Muhammad Mukharabin Mokhtaruddin, yang menyifatkan ahli Parlimen Rembau itu lebih layak atas kredibilitinya, apatah lagi pemimpin berkenaan diterima baik oleh rakyat dan parti. Pada masa yang sama, Muhammad Razlan berkata, pihaknya yakin Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH akan berbincang dan merujuk kepada pimpinan parti komponen dalam kerajaan perpaduan bagi tujuan berkenaan. Ketika ditanya jika pemilihan Ahmad Zahid sebagai TPM akan mencipta polemik, susulan ahli Parlimen Bagan itu mempunyai banyak kes di mahkamah, beliau berkata semua pihak harus adil dalam penilaian membabitkan perkara berkenaan. Tambahnya, jika nak kata Presiden ada kes mahkamah, berbalik kepada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahawa ia tidak diambil kira jika belum disabitkan kesalahan. Maksudnya, PH akan berbincang dengan parti komponen. Perdana Menteri pastinya tahu ada beberapa pemimpin yang diciptakan kesnya
untuk pembunuhan karakter, katanya. Kerajaan Perpaduan yang dibentuk kami selalu menyaksikan gabungan antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah JRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS, dan juga banyak lagi parti yang sudah pun menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapakah timbalan Perdana Menteri pilihan kamu? Sila nyatakan di komen. Denyut nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya ada berita yang mengejutkan daripada Sabah. Hanya seorang saja ahli Parlimen Sabah yang tidak sokong Anwar dan Kerajaan Perpaduan. Siapa dia itu? Cuba kamu teka dulu sebelum saya beritahu kamu. Cuba kamu teka dulu siapa orang itu. Kalau semua ahli parlimen sokong Anwar Ibrahim daripada Sabah, kenapa agaknya dia tidak sokong Anwar Ibrahim ya? Dan siapa dia ini? Dan itulah heran betul lah. Semua orang mau sokong, tapi satu orang saja dia mau sokong. Macam mana pun aku tetap tidak sokong dia. Macam mana pun aku tetap tidak sokong dia. Aku tetap tidak mau masuk dalam Kerajaan Perpaduan. Siapa dia? Okey, kita bacakan bersama-sama. Dua ahli parlimen daripada Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia Masyarakat. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM sah telah menyertai Kerajaan Perpaduan yang ditabir oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Wetrom Bahadah, Ahli Parlimen Kota Marudu, serta Ridwan Rubin untuk Parlimen Tenem. Turut menyatakan sokongan ialah calon bebas yang juga telah menang di Parlimen Kudat, iaitu Datuk Verdon Bahadah. Ini adik-beradik ni. Seorang Datuk Wetrom dan seorang lagi Datuk Verdon. Yang kedua-duanya mengambil keputusan untuk menyatakan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga untuk Kerajaan Perpaduan. Penyerahan surat sokongan kepada Anwar itu telah disampaikan sendiri oleh Presiden KDM, iaitu Datuk Peter Anthony. Dalam satu kenyataan di Facebook, Peter percaya pelantikan Anwar akan dapat menyelesaikan kemelut politik yang berlaku dan mengembalikan kestabilan politik negara. Di dalam Facebooknya, Datuk Peter Anthony menulis seperti ini: menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Salam sejahtera, kopi sanangan, Kansayan. Puji Tuhan, pada hari ini saya bersama kepimpinan Parti KDM disertai beberapa orang ahli parlimen dari Sabah telah berjumpa dan sebulat suara menzahirkan sokongan penuh kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Anwar bin Ibrahim untuk sama-sama menjayakan Kerajaan Perpaduan yang diilhamkan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, katanya. Pilihan raya yang sudah berlalu, yang baik kita jadikan teladan dan yang buruk kita jadikan sempadan. Saya menyeru semua bersama-sama berganding bahu untuk membina Sabah dan Malaysia, katanya. Dengan sokongan KDM, 24 daripada 25 ahli Parlimen Sabah telah menyokong Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Hanya satu saja ahli Parlimen yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Datuk Seri Ronald Kiandi yang kekal bersama dengan Perikatan Nasional. Pada PRU yang ke-15, Ronald bertanding atas tiket Perikatan Nasional di Parlimen Beluran dengan majoriti 1,594 untuk menewaskan calon daripada Barisan Nasional, iaitu Benedict Asmat Felix Joseph Saang, Pakatan Harapan, Rowena Rashid daripada Parti Warisan, serta calon Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Housing Samsudin atau Sudin.
Okey, rupa-rupanya dialah yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya kita sudah tahu tidak ada apa-apa masalah cuma kerana dia adalah tetap setia kepada Perikatan Nasional. Okey, so itulah ceritanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.